sebelum itu saya nampak ada beberapa dikatakan model di hadapan ini, tengkorak dan juga otak. Untuk kita kongsikan terlebih dahulu anatomi otak itu sendiri, doktor. Silakan. Okey, terima kasih Anim. Pertama sekali kalau kita lihat kepada model ni, ini merupakan model yang menggambarkan otak manusia. Okey. Dan otak manusia secara kasarnya Anim terbagi kepada 3 bahagian, iaitu otak besar ataupun dipanggil cerebrum, dan yang kedua adalah otak kecil kalau kita boleh lihat di sini. Yang ini merupakan cerebellum. Dan di tengah-tengah ini merupakan pusat otak. Okey. Jadi otak cerebrum ataupun otak yang besar ni, kalau kita lihat dia banyak jaringan, jalur dan sebagainya. Ini sebenarnya dia panggil gyrus, dan juga bahagian lekukan itu dia panggil sulcus. Dan kalau kita lihat secara kasarnya, otak yang besar ni ataupun cerebrum ni dibagi pula kepada beberapa kawasan, iaitu hadapan dipanggil frontal, di bahagian atas tengah-tengah ni dipanggil parietal, manakala yang belakang ini dipanggil occipital lobe. Dan tepi ini dipanggil temporal lobe. Ya, dan kalau kita lihat pula di bahagian bawah otak kecil ni, dia terdiri daripada 2 pasang, dia panggil cerebellum, yang ini kanan dan kiri. Dan antara struktur yang paling penting dalam otak merupakan pusat otak. Dan di sinilah terdapat 3 bahagian, dipanggil midbrain, pons dan medulla oblongata. Itu merupakan struktur umum otak manusia. Okey. Bila kita cakap tentang kondisi tumor otak ini, selalunya di bahagian mana dan bagaimana ianya terjadi? Kalau mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, baik. Kalau kita lihat dari segi struktur otak itu sendiri, struktur otak ni terdiri daripada sel-sel otak dan juga sel sokongan otak. Dia panggil supporting tissue. Dan otak manusia juga terapung di dalam air yang dipanggil cerebrospinal fluid, dan dia juga dilaputi oleh selaput otak yang dipanggil meninges. Ya. Dan otak ini diprotek ataupun disimpan di dalam tengkorak yang keras. Jadi ketumbuhan boleh berlaku daripada semua bahagian yang saya sebutkan tadi. Dia boleh terjadi daripada tulang itu sendiri, terutama jika ada ketumbuhan yang melibatkan tulang tengkorak, daripada tengkorak itu sendiri ataupun daripada tempat lain. Ketumbuhan juga boleh terjadi daripada selaput otak itu sendiri. Ketumbuhan boleh berlaku daripada sel-sel otak ataupun sel sokongan otak. Dan kalau kita lihat di bahagian otak juga terdapat salur darah, dan kadang-kadang ada juga ketumbuhan yang mempunyai salur darah yang berlebihan. Jadi boleh berlaku di mana-mana bahagian otak. Kalau kita tahu kan, barah ataupun tumor ketumbuhan ini dia berlaku sangat pantas, kan? Dia merebak dengan sangat pantaslah di kawasan-kawasan yang selalunya kita dengarkan. Kalau bahagian-bahagian tertentu juga melibatkan lagi-lagilah otak itu sendiri, kan, yang mengawal fungsi-fungsi lainnya. Bagaimana ianya boleh terjadi untuk menyerang bahagian-bahagian tertentu dikatakan sebagai tumor ini? Okey. Kalau kita lihat dari segi konteks sebenar, tumor ataupun ketumbuhan otak ini terdapat 2 jenis. Yang pertama, ketumbuhan yang dipanggil primer, iaitu ketumbuhan ini berasal daripada sel-sel otak yang normal, namun berlaku pembesaran yang terlalu cepat dan di luar kawalan. Jadi sel-sel normal ini daripada sel otak itu sendiri. Dan ketumbuhan yang kedua dipanggil sekunder ataupun secondary, di mana ketumbuhan itu bukan berasal daripada otak, tetapi dia berasal daripada organ-organ yang lain, di mana merebak ke otak melalui edaran darah, ataupun kita panggil hematogenous spread, ataupun kadang-kadang ketumbuhan itu terletak berdekatan dengan otak. Contoh dasar tengkorak, rongga hidung, telinga dan sebagainya, dan dia merebak masuk ke rongga intracranium ataupun otak.